Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Allahumma alhimni rushdi wa a'idhni min syarri nafsi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wa intifa' hatha ala tamassuki bi kitabillah ibtiwa'i wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita nak masuk kepada bulan puasa, kita kena memahami akan beberapa perkara, iaitu tajuk dia kata hikmah dan falsafah puasa. Hikmah dan falsafah puasa. Dia kata di sini, apakah penetapan kewajipan puasa mempunyai hikmah bagi manusia yang diperintahkannya? Yang pertama kita kena faham, Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ditaklifkan kepada kamu melainkan kamu mampu untuk pada dia, untuk menanggungnya. Puasa adalah satu rukun agama Islam yang telah disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Daripada ayat ini kita mengetahui bahawa puasa ni bukanlah satu perintah baru selepas Nabi SAW naik baru diperintahkan. Tidak. Puasa ni adalah satu perintah yang Nabi-Nabi dulu pun melaksanakan dia. Perintah ni ada daripada zaman dulu lagi, iaitu apa dia? Puasa. Hikmah puasa dalam ajaran Islam ada beberapa perkara, lebih kurang dalam 5 hikmah dia. Puasa orang Islam berbeza dengan puasa orang yang bukan Islam dengan perbezaan 5 perkara. Yang pertama, hikmah puasa pada bulan Ramadan, dia adalah satu bentuk ketaatan dan pemenuhan perintah Allah. Ketaatan ini mengingatkan manusia bahawa Allah adalah zat yang sentiasa berkuasa dan mengawasi dirinya. Asal usul puasa, tuan-tuan, bukan asal usul puasa lah, kita panggil revolusi puasa. Revolusi puasa bermula pada zaman Nabi terdahulu, Nabi Musa alaihissalam, adanya puasa. Kemudian mereka telah melakukan revolusi puasa dengan cara yang macam mana? Mula-mula diperintahkan 30 hari. Kemudian tiba-tiba ada rahib mereka, rahib ni pendeta lah. Dia sakit dan dia pun nak tambah puasa untuk merawat diri dia. Tapi orang nak ikut, dijadikan 40 hari puasa,
40 hari puasa. Kemudian ada pula yang lain, bercampur-campur puasa tersebut, sehinggalah ada sebahagian dia siang tak puasa, malam puasa. Ada yang orang Yahudi puasa malam dia puasa, siang tak puasa. Ada juga yang puasa macam mana? Dia puasa 1 hari penuh, dia tak ada sahur. Dia puasa tu 1 hari tu ataupun 2 hari tu tak ada makan apa langsung. Ayo tak makan, makan lagi tak makan. Ada juga puasa yang lain makan, ada setengah-setengah makanan dia tak makan. Susu dia minum, cucu pula susu minum, yang lain tak boleh minum. Ada juga puasa macam tu. Jadi puasa-puasa yang lain tu dia merupakan satu keinginan dari sudut dari bentuk pemikiran. Ada orang yang puasa memang tak makan apa langsung. Tak makan langsung, duduk bertapa je, tak makan, satu apa pun tak makan sampai mati. Ada di India. Duduk bertapa, duduk bertapa sampai kulit kering, tak makan langsung, untuk dapat dia punya martabak, naik martabak dia. Itu semua adalah mengikut mereka punya, kita panggil hawa nafsu lah. Hawa nafsu yang mereka rasakan, ini baru betul. Padahal dari sudut puasa, hikmah dia, Allah nak tengok kamu ni boleh ikut tak boleh ikut. Allah nak tengok kamu ni boleh ikut ataupun tak boleh ikut. Itu panggil ketaatan. Dan Allah bagi kita puasa, adanya sahur, adanya iftar, dalam malam adanya tarawih, adanya qiyamul lail. Itu yang kita boleh ikut tak boleh ikut. Kadang-kadang dari sudut kita nak ikut tu, puasa yang wajib, puasa wajib lah, kita tahan lapar, tak makan dan sebagainya. Yang lain boleh tak kita ikut arahan sunat. Contohnya sahur. Pada sahur tu ada keberkatan. Kita kata lepas solat tarawih itu kita Moreh kita lepas habis tazkirah sampai pukul 12 malam. Makan. Lepas tu kita tidur, tak sahur dah. Kita kata dah sahur. Tak kena gaya. Jadi ketaatan tu tak, Allah nak tengok yang tu. Kemudian iftar. Iftar ikut cara Nabi yang paling terbaik, tamar yang basah. Kalau tak ada air kosong, kalau tak ada buah yang tak kena api dan sebagainya. Ada orang yang buka puasa dia, nak buka puasa tu mengeletar dah tangan. Elok Allahu Akbar, cucuk, dia. Buka puasa dengan oksigen. Dan sebab ataupun dia melambat-lambatkan iftar. Melambat-lambatkan iftar dengan cara macam mana? Orang azan dia kalut semayang. Orang dia tak buka puasa lagi, dia azan, kemudian dia terus semayang. Lepas semayang tu baru dia makan. Itu juga tak kena cara. Ataupun Bilal dia tak buka puasa, bila masuk waktu dia azan, tak buka puasa juga, tak kena juga. Sudut ketaatan tu, hikmah puasa ni, ketaatan tu kita boleh ikut tak ikut. Kita tak boleh tak ikut. Itu dipanggil hikmah dia. Yang kedua, puasa tidak ubahnya seperti revolusi diri terhadap segala kebiasaan yang sentiasa
ni bahasa Indonesia, mengungkung dan mengikat manusia. Maksudnya kita ni pada 11 bulan kita punya norma, kita punya tertib jadual kita. Makan pagi, makan tengah hari, makan siang. Makan pagi saja ada 2, satu sarapan pagi, satu minum pagi, kemudian makan tengah hari, minum petang, makan malam. Jadi benda tu yang dah mengikat kita. Bila kita tak makan, contohnya biasa makan pagi tu lepas subuh, nasi lemak, kuih goreng, mi goreng, apa semualah. Bila tak dapat tu, dia jadi tak betul lah. Sehari tak makan nasi itu dia jadi nampak orang je macam, orang tengok dia macam singa dah. Jadi puasa ni dia nak centerkan balik. Nak centerkan balik kebiasaan kita ni, mengatakan bahawa hidup kita ni bukan untuk makan. Kita hidup bukan untuk makan. Kita makan untuk hidup. Itu. Kita makan sekadar untuk kita hidup. Bukan kita makan hidup-hidup je makan. Nak tutup mata pun makan lagi. Begitu. Jadi dia nak betulkan. Dan dia kata, sebelum datang saat puasa, manusia makan dan minum sesukanya. Sebelum datangnya perintah puasa tu, manusia ni makan dan minum ikut suka dia. Apa dia nampak makan. Semua makan. Jadi bila datang perintah puasa, barulah tahu, begini. Rupanya kita boleh tak makan lama dalam tempoh tertentu dan sebagainya. Mereka menahan dirinya dari segala keinginan dan syahwat selama 30 hari. Jadi kita pun dapat tahu dalam masa sebulan ni, sebelum ni orang tak tahu makan, syahwat makan, syahwat keinginan, semua tak bertahan, tak tertahan. Apa yang ikut nafsu keinginan dia semua dia ambil. Tapi bila puasa datang, maka baru kita tahu, kita boleh tahan tak makan, kita boleh tahan nafsu kita boleh begini dan sebagainya. Itu mereka lakukan setiap hari dari terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Pencegahan dan penjauhan yang demikian menyebabkan manusia bebas dari dominasi kebiasaan, baik kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Dalam bulan Ramadan ini, itulah kita nak ubah sikit kita punya kebiasaan. Perlu kita ingat bahawa keadaan hidup berubah-ubah dan sentiasa ke atas dan ke bawah dari satu keadaan dan keadaan yang lain. Contohnya, kita ni mungkin hari ni kita nak kata kaya, taklah kaya, tapi cukup. Cukup. Bila kita nak makan, kita ada duit nak beli, kita boleh masak dan sebagainya, kita boleh makan. Dan kita berasa selesa dengan keadaan tersebut. Tapi kita kena ingat bahawa sampai satu masa, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Jadi persediaan keadaan tersebut yang Allah aturkan kita itu yang kita tak jangka. Kita tak jangka. Dengan Ramadan yang datang ataupun puasa ini, inilah yang akan membuatkan kita ni bersedia. Sekiranya keadaan apa-apa yang berlaku terhadap kita, kita dah biasa. Dan bila orang tak biasa ni, tuan-tuan, perempuan rahimakumullah, kadang-kadang dia boleh jadi kufur. Orang yang fakir boleh sampai kepada kufur. Mungkin satu masa ada satu orang yang mana dia jutawan.
dia jutawan, esok hari muflis, esok hari bankrupt. Bagaimana dia nak menghadapi keadaan tersebut sekiranya dia tidak ada latihan? Bagi orang Muslim dah biasa dah. Dah biasa dah. Ibu-ibu ayah mati Allah Subhanahu wa taala, kita dah dengar daripada hadis-hadis Nabi SAW, satu saat nanti kita ni tak makan. Segala makanan dipegang oleh siapa? Dajjal. Kalau kamu nak makan, setuju aku Tuhan. Kalau kamu tak payah makan. Bagi orang yang kuat iman, makan dia apa? Zikrullah. Zikrullah. Zikir itu dapat kenyang. Asyiknya zikir itu dapat kenyang. Jadi kalau kata orang Muslim, ada orang Muslim di negara ni, negara lain daripada kita puasa dah 12 jam. Ada yang puasa 13 jam, 20 jam dan sebagainya. Jadi persediaan tu dah ada. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa ini, ibadah puasa dia sebenarnya berkaitan dengan kesihatan. Berkaitan dengan kesihatan. Islam mengatakan bahawa lambung pencernaan adalah sumber penyakit. Perut kita ni, perut kita ni adalah sumber penyakit. Betul? Islam mengatakan lambung pencernaan. Mana lambung pencernaan? Perut lah. Sumber penyakit. Dan sikap berlebih-lebihan dalam mengambil makanan akan membawa akibat yang sangat buruk. Sebaik-baik manusia adalah yang bersikap seimbang dalam makanan dan minuman. Nabi SAW bersabda, kami adalah kaum yang makan tak kena lapar. Kami adalah kaum yang makan ketika lapar. Dan jika kami makan, kami tidak akan sampai kenyang. Maksudnya Nabi SAW makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Banyak makan mengakibatkan sisa-sisa makanan tu dia akan melekat dalam badan dan membahayakan kesihatan. Sehingga datangnya puasa ni untuk membebaskan manusia dari sisa-sisa makanan tersebut. Sehingga terjadinya keseimbangan dalam kesihatan jasmani. Banyak kes-kes penyakit, para doktor hati akan pesakitnya untuk berpuasa bagi mencapai kesembuhan yang diingini. Bila jumpa doktor kan, semalam ada apa, cek kesihatan, datang jumpa makcik, apa daging jangan banyak makan ya, kena puasa ya. Puasa daging. Ada makan ayam, sikit je doktor, sikit pun tak boleh makcik, puasa ya. Puasa lah tu. Puasa lah tu. Doktor suruh puasa. Untuk apa? Untuk kesihatan. Dan memang kita hari ni selama 11 bulan kita makan pagi, siang, tengah hari, malam kita makan. Sehingga makanan-makanan tersebut terlalu banyak. Makanan tu pula dia akan pecah kepada beberapa bahagian. Makanan yang kita makan, kemudian bila habis kita makan, selang berapa jam kita nampak dia akan jadi najis lah. Najis. Tapi dari sudut sebenarnya, saya kira yang depan saya lagilah tahu. Makanan kita makan ni dia akan pecah pada beberapa bahagian. Dia akan ambil zat sini, zat situ, zat sini. Macam contoh, yang najis tu adalah hampas. Najis hanyalah hampas yang selepas ditarik zat-zat tersebut. Kotoran-kotoran tersebut kita buang. Begitu. Jadi ada sebahagian daripada zat-zat tersebut adanya melekat kotoran-kotoran yang tak keluar habis dalam badan kita, sehingga jadi begini dan sebagainya. Dengan sebab benda tu jadi penyakit.
Maka datangnya bulan puasa, dia memproses kita punya perut kita untuk bersihkan selama 30 hari. Selama 30 hari. Hikmah dia. Kalau ikut sunnah, setiap sunnah Nabi SAW itu ada kejayaan. Tapi kita hari ini ada kalanya kita tak ikut sunnah dalam proses dalam makanan. Nabi kata makan ketika lapar. Yang kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita berhenti betul-betul dah kenyang. Sebab tu bak kata Ustaz Badli Shah, dia kata Nabi SAW makan jadi ubat, kita ubat jadi makanan. Selonggok makan ubat, makan. Nabi dia makan nasi jadi makan roti jadi ubat. Kita tiap-tiap hari sebelum makan nasi, sebelum makan ni pecahkan ubat, satu genggam makan ubat jadi makanan. Beza. Sebab apa? Sebab kita tak ikut ni. Itu bukan kata saya, kata Ustaz Badli Shah. Jangan marah kat saya. Jadi sebab kita tak ikut betul-betul tu, maka datangnya puasa untuk bersihkan, untuk jaga kita punya kesihatan, untuk bersihkan perut kita dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kita ni bila kita makan, rutin kita, contoh kita makan nasi, dia ada asid untuk hancur leburkan nasi tersebut. Kita makan daging, dia ada kuantiti asid untuk leburkan daging dan sebagainya. Jadi bila dah biasa, time ni kita makan, asid tu akan keluar. Jadi asid tu yang akan bersihkan kita. Bila tak makan, dia akan bersihkan dan sebagainya. Begitu. Itu hikmah. Yang keempat, hikmah keempat, puasa adalah media untuk kita belajar. Media ni apa? Gambaran untuk kita belajar sikap sabar. Nafsu ni dapat tunduk dengan lapar. Dengan lapar. Jadi bila kita lapar, kita punya temperature kemarahan kita akan naik. Jadi di situlah kita nak belajar. Boleh tak kita tundukkan kemarahan kita? Bila kita lapar ni, Nabi ajak apa dia? Bila kita puasa, ada orang ajak berdebat dengan kita. Ada orang ajak berdebat dengan kita. Boleh tak kita belajar? Kadang-kadang kita puasa ni, orang puasa dia punya kemarahan dia boleh naik sampai tahap tinggi. Orang ajak debat kita, boleh tak kita kata kat dia, apa dia? Inni sa'imun, saya berpuasa. Kadang-kadang kita puasa, kita memang aneh lah. Puasa ni Ramadan, sebab apa puasa dalam bulan Ramadan? Memang Ramadan ni dipanggil Syahrul Siyam, Syahrul Ramadan. Ramadan tu sendiri adalah nama bagi musim panas. Ramadan tu adalah kalimah yang diambil pada Arab Jahiliah dulu, lama dulu. Dan Ramadan ni ada istilah dia, hamparan yang menggelegak, panas. Dan memang Ramadan adalah waktu yang bila masuknya Syahrul Ramadan, saum memang kebiasaan bulan yang panas. Panas, terik, campur kita puasa, naik betul kita. Orang langgar bahu kita sikit, kita pun apa? Tapi kita nak didik dalam keadaan kita betul-betul tengah panas tu, boleh tak kita tahan sabar? Boleh tak kita tahan sabar? Itulah proses didikan. Sebab tu dalam bulan puasa ni adalah proses untuk kita didik, bukan sabar je. Bila kita dapat proses didik sabar kita,
maka kita akan dapat didik nafsu kita. Dapat didik nafsu kita. Nafsu kita ni dia jenis, kalau kita tak kawal, dia kawal kita. Kalau kita tak kawal dia, dia kawal kita. Begitu. Jadi kalau kita tak tahan sabar, tengok baju lawa, tengok beg lawa, tak sabar. Sekarang tak pasti. Kalau dulu mega sale potongan 20%, baju dia longgok-longgok, baju longgok-longgok 50% potongan harga. Sampai tarik rambut orang tu, sampai tarik baju apa semua, potongan, sampai baju nak beli pun koyak. Tak tahan nafsu punya pasal. Tengok ni proses kita nak tahan sabar kita. Proses kita nak tahan sabar, kita nak didik nafsu kita. Itu dia punya hikmah dia. Dan memupuk keinginan kuat. Keinginan kita nafsu lah. Terkadang orang yang sedang berpuasa melihat pelbagai macam makanan di samping kanan dan kirinya, dan dia tak mampu mengambil makanan yang diinginkannya serta memakannya sesukanya. Namun dengan sedar ia melarang dirinya untuk memakannya semata-mata kerana taat kepada Tuhannya dan yakin bahawa Allah sentiasa melihat dirinya. Kadang-kadang abang tengok adik abang dah boleh puasa, adik dapat aiskrim, jilat, tengok, adik tengok makan aiskrim, tengok abang, kita sabar, buka puasa tu, tunjuk depan adik pula makan aiskrim, pupuk sabar. Namun dia kata semata-mata ketaat kepada Allah, yakin bahawa Allah sentiasa melihat dirinya. Hal demikian tentulah mendidik manusia untuk mempunyai keinginan yang kuat dan kemahuan yang keras dalam mendapat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hikmah yang kelima, puasa ni diwajibkan agar manusia tahu betapa sakitnya, ataupun diwajibkan manusia ni berpuasa untuk berkongsi rasa. Berkongsi rasa kelaparan, kepahitan, akan sakitnya kemiskinan. Orang yang miskin, orang yang susah, orang yang berada dalam negara yang perang, nak makan pun tak dapat. Apa yang dia gambarkan kadang-kadang, tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, dia ambil apa-apa yang boleh dimakan, dia bayangkan ini pizza, dia makan sambil menangis. Bila kita puasa, kita nak berasa sama macam dia, sama macam orang yang ni. Saya dulu ada kawan, waktu saya sekolah tahfiz. Waktu saya sekolah tahfiz dulu, ada dua orang pelajar yang menjadi anak angkat tahfiz. Mereka ini adalah orang asli. Diambil menjadi anak angkat untuk secara percuma dapat belajar dekat sekolah tahfiz tersebut, hafal Quran. Makan semua percuma, kami kena bayar dia percuma. Jadi satu hari sama-sama kawan duduk, kami makan dalam talam, 5 orang satu talam. Satu hari tu makan special sikit lah, tapi bagi kami biasa lah, kami biasa makan, ada ayam seorang seketut, lepas tu lauk tak ingat dah, nasi apa semua. Jadi budak ni tadi, bila sampai makan, kami lah makan, macam biasa lah. Dia makan sikit-sikit. Kita kata, makan cepat. Dia kata kan, kita makan ada masa, di tahfiz ada masa, tak boleh nak ni, makan cepat-cepat. Tiba-tiba tengok dia menitik air mata dia. Lepas tu
Kaya panggil ustaz lah, kan? Panggil ustaz. Jadi ustaz pun datang tanya apa semua. Dia kata, tiba-tiba saya terfikir pasal mak ayah saya. Kan? Saya ingat lagi kawan saya. Dia kata dia makan sedap, mak ayah dia tak tahu makan apa. Gitu. Jadi dengan puasa ni kita merasa, berkongsi rasa dengan orang-orang yang begitu. Kan? Sekiranya dalam hidupnya atau di tengah-tengah masyarakat dia menemukan orang-orang yang perlu dan miskin, maka dengan hati yang baik, sebab dah dididik dengan bulan Ramadan, dengan rela hati dia akan membantunya. Iaitu bulan puasa ni, ramai orang yang baik dia berinfak, bersedekah, berkongsi dan sebagainya. Untuk apa dia? Untuk sebab dah merasa susahnya orang ni tak makan, susah dapat makanan, saya senang dapat makanan. Hari ni saya dah puasa sikit pun dah berasa susah. Dia macam mana? Bulan puasa, luar bulan puasa pun rasa sama macam bulan puasa. Sampai ada satu orang dia telefon satu orang syekh. Telefon satu orang syekh, dia kata pada syekh, tanya viral lah dekat media sosial. Dia kata, syekh, dia kata saya telefon ni daripada sekian-sekian tempat. Saya nak tanya, dia kata, adakah sah puasa saya? Adakah sah puasa saya dengan saya tak sahur dan iftar? Sebab apa? Saya tak ada makanan. Adakah sah puasa saya dengan tak sahur dan tak iftar? Saya sambung puasa saya semalam dengan hari ini. Sebab apa? Kami tak ada apa-apa makanan. Tuan-tuan, menangis syekh tu. Dalam kalangan kita yang mana kita cukup makan, kita cukup pakai, ada orang yang mana makan pun tak cukup. Nak dapat sebutir nasi pun tak boleh. Nak dapatkan rasa ayam pun tak mampu. Sehingga bila kita gambarkan pada dia ayam ni sedap dan sebagainya, dia tak dapat bayangkan. Sebab apa? Sebab tak pernah rasa pun ayam. Dia tak pernah rasa pun kesedapan ayam tu. Begitu. Dengan puasa ni kita boleh rasa. Itu hikmah dia. Itu hikmah dia. Dan di samping itu untuk kita lebih bersyukur, lebih bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala perkara yang Allah berikan kepada kita dan Allah tunjukkan kepada kita dalam bulan puasa ni. Kemudian puasa sebagai media pembersih dan penyiapan. Mengapa Allah memerintahkan puasa dan mewajibkan kepada hamba-Nya? Allah telah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan ketaatan. Setiap tahun, setiap kali bulan Ramadan mendatangi kaum muslimin dan meninggalkan pengaruh-pengaruhnya kepada mereka, puasa mendidik mereka dan membangunkan nurani dan perasaan mereka. Saya teringat dulu ada satu orang yang karang satu syair ataupun satu pantun puasa. Tak pernah jumpa dah sekarang ni. Luahan Ramadan. Tak pernah jumpa dah. Dulu pernah jumpa. Dia kata apa? Saya tak ingat. Lebih kurang lah. Dia kata, saya ini adalah Ramadan. Saya datang tetamu yang tak diundang masuk ke dalam hari kamu. Dia kata, kamu layan saya seperti mana tidak layak seperti tetamu. Kamu tidak ambil manfaat pada saya. Kamu tak layan saya dengan baik. Tetapi saya tetap juga berada di sisi kamu. Sehingga berakhirnya Ramadan, sebelum berakhirnya Ramadan, kamu seolah menghalau saya. Walaupun saya telah berikan kebaikan yang cukup banyak kepada kamu, tapi tetap juga kamu di pertengahan Ramadan, kamu seolah-olah menunjukkan rasa kepada saya bahawasanya saya tidak layak berada di sisi kamu. Dia kata, sayang dah ada orang buat lah. Dia kata,
entah kita boleh bertemu ataupun tidak pada masa yang akan datang. Tapi saya mengharapkan daripada kamu, iaitu kebaikan yang saya berikan kepada kamu sepanjang saya menjadi tamu kamu ini membawa manfaat. Sebab apa? Sebab belum pasti kita akan bertemu. Belum pasti kita akan bertemu. Begitu. Tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, bulan puasa datang kepada mereka setelah mereka menempuh jalan kehidupan selama 11 bulan. Selama 11 bulan itu, kita ini mengalami pelbagai macam masalah. Baik berupa kegagalan untuk mengawal syahwat dan nafsu keinginan kita, juga diselumuti oleh kemalasan, kelesuan, kelelahan. Kemudian datanglah bulan Ramadan dengan puasa dan salat malamnya dan ibadah dan tilawahnya, di samping pahala-pahala yang didatangkan dengan pahala yang cukup banyak. Dan Allah, selain daripada Allah berikan kepada kita pahala yang cukup banyak, Allah juga membukakan hidayah dia kepada kita seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Dengan hidayah Allah Ta'ala pada kita tu, kita boleh baca Quran khatam 1 bulan. Dengan hidayah Allah buka pada kita tu, kita boleh solat tarawih. Solat tarawih 8 rakaat, 13 rakaat, solat qiyamul lail lagi, solat tasbih lagi dan sebagainya. Kita tak berasa apa. Cuba kita semayang qiyamul lail, hari tu saya cukup lawak hari tu. Ingat tak masa yang Negeri Sembilan tu? Rombongan Negeri Sembilan kita buat qiyamul lail. Ada seorang jemaah kita, kan imam tu dia buat semayang tahajud berapa kali, semayang hajat berapa kali. Ada seorang tanya, ustaz ni buat solat tarawih ke? Solat ni lagi ke? Dia kata, solat ni lagi ke? Alamak, dia kata, berat, rasa berat. Berat. Sebab luar bulan Ramadan kebiasaan. Tapi bulan Ramadan kita rasa kalau buat 20 pun kita rasa steady je. Walaupun ada yang waktu tengah semayang macam tu boleh lagi kita rasa macam tak ada apa. Ada pula orang yang lepas tarawih, habis tarawih baca Quran sampai pukul 12 malam. Boleh. Tengok luar Ramadan, habis isyak tu siap apa semua. Tengok lambat sikit dah buat muka. Bila nak balik ni? Dia buat tutup lampu. Kita dah faham dah. Tak boleh lama-lama. Sampai rumah tu kira nak buka habis semua, tidur terus. Itu. Tapi Allah buka dalam bulan Ramadan tu keluasan, kita rasa semangat nak buat. Kita rasa seronok nak buat. Allah buka. Begitu. Jadi bulan Ramadan ini Allah berikan pahala, Allah berikan hidayah yang banyak, keringanan untuk kita nak buat baik. Kita tengok apa kebaikan, kita bekerja-kerja nak buat dalam bulan Ramadan. Ada halangannya, kita berebut ambil, buang. Kalau bulan biasa, tengok halangan tu, tengok nanti ada lah orang ambil. Orang lain pula tengok, nanti ada lah orang buang tu. Kita rasa macam bila dalam bulan Ramadan, kebaikan tu kita nampak, peluang untuk buat kebaikan tu banyak berbanding bulan-bulan biasa. Berbanding bulan-bulan biasa kita tak nampak. Bulan Ramadan kita nampak aja. Ada yang pagi Ramadan, setiap pagi dia masukkan duit. Setiap pagi masukkan duit. RM1 ke 50 sen ke 5 sen ke dia masuk. Ada juga habis bulan Ramadan susah nak buat. Susah nak buat. Begitu. Tapi ada yang sambung lah. Jadi Ramadan ni dikata sebagai madrasah yang mana dengan hembusan angin dan getarannya untuk membebaskan diri mereka dari kelesuan, membakar diri mereka dengan api pendidikan dan menerangi hati mereka dengan cahaya penyucian.
Sehingga pada akhir Ramadan, kerana taufik dan hidayah Allah, kesedaran diri mereka mencapai tingkat kesempurnaan, emosi mereka menjadi stabil, dan jiwa mereka menjadi bersih. Semua ini menjadi bekal baginya untuk 11 bulan selepas itu. Sebenarnya untuk menjadi bekal mereka 11 bulan selepas itu. Jadi tak kita sebut apa, maksudnya tak mustahil, kita katakan tak mustahil orang yang mana jarang berpuasa, bila habis puasa dia boleh puasa sambung 7 lagi. Tak mustahil. Walaupun dia waktu biasa tengok orang puasa dia tak puasa, biarlah lantak puasa sunat je pun. Dia boleh sambung puasa. Dan dia boleh buat baik kebaikan, tapi makin lama makin surut sebab apa? Biasalah. 11 bulan. Nanti datang lagi bulan puasa, perbaiki balik. Tapi kalau orang yang boleh istiqamah, itu yang terbaik. Bulan puasa, bulan Ramadan dan keikhlasan beribadah. Keikhlasan beribadah. Bagi orang-orang mukmin yang berakal, bulan Ramadan adalah bulan keikhlasan beribadah. Semata-mata melaksanakan ketaatan kepada Allah, zat mengetahui apa yang tidak terlihat oleh mata, yang tersembunyi dalam dada. Bulan Ramadan adalah bulan revolusi jiwa dan emosi. Pada bulan Ramadan terjadi perubahan keadaan dari kenyang kepada lapar, dari puas kepada dahaga, dari menuruti keinginan kepada mengekang hawa nafsu, daripada lalai mengingati Allah kepada sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah puasa merupakan peraturan Allah kepada perut dan syahwat, dan puasa merupakan pemimpin diri yang berkuasa dari dalam dan bukan dari luar. Maksudnya puasa ni, kalau luar bulan puasa, kita ada banyak pengaruh luar mempengaruhi kita. Tapi bila puasa, Ramadan itu mempengaruhi dalaman kita untuk kita tunjulkan kepada luar. Begitu. Berapa banyak orang yang lahirnya tunduk kepada peraturan-peraturan bumi, namun pada saat yang sama mereka merosakkan apa-apa yang menjadi tujuannya dari balik tirai. Adapun peraturan puasa, kekuasaannya bersumber dari kedalaman nurani seseorang. Oleh kerana itu, puasa adalah satu rahsia yang diamanahkan kepada orang mukmin. Ada yang mengetahui sah atau tidaknya, kecuali yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati puasa tersebut. Oleh sebab itulah ada hadis kudusi yang mengatakan, seluruh amal anak Adam adalah untuk mereka. Maksudnya hadis kudusi ni apa dia? Seluruh amal anak Adam adalah untuk mereka. Mereka buat mengikut hawa nafsu mereka. Seluruh amal anak Adam kita akan buat mengikut keinginan kita, ikut nafsu kita, kecuali puasa. Sebab apa? Kadang-kadang kita solat, atau bahasa mudah dia, kita buat amal, ada peluang untuk kita riak, ujub, takabur dan sebagainya. Tetapi tidak untuk puasa. Sebab apa? Sebab puasa ni untukku dan aku akan memberikan ganjarannya. Kita puasa, kita tak puasa sama je. Kita puasa muka kita, contoh kita muka macam letih kan. Ada juga orang yang dia tak puasa, sekejap-kejap dia pergi kat kolah, dia minum, tengah ambil uduk minum, lepas tu habis ambil uduk, dia buat muka tak sihat, muka orang letih. Boleh juga, boleh juga. Jadi puasa ni dia tak ada kita nak riak, kita pergi ke orang saya puasa, kawan kata saya pun puasa juga. Cuba tanya orang tu puasa tak? Gila ke apa? Bulan Ramadan kita puasa lah. Semua tak ada peluang untuk kita nak riak. Dan kita buat secara sendiri puasa ni. Allah kata, melainkan puasa dia untukku, aku yang akan ganjarkan.
Bila Allah ganjarkan, dia tak ada ikut peraturan. Kalau solat ada 1, ada 27, tapi kalau puasa Allah ganjarkan ikut suka Allah Ta'ala. Agak berapa yang dia nak bagi untuk orang terpulang. Begitu. Panjang lagi tuan-tuan. Agak rahimakumullah. Puasa dengan ru'yat dan hisab dan sebagainya, menyaksikan bulan puasa, menetapkan hilal dan hisab dan ru'yah, niat puasa dengan ada dahak, agak uzur halangan puasa dan sebagainya, maka tuan-tuan para jemaah rahimakumullah, saya kira sebelum kita masuk bulan puasa, maka kita dah memahami akan falsafah dan hikmah puasa, agar menjadikan kita berasa tertunggu-tunggu untuk masuknya bulan puasa. Agar kita di Malaysia kurang kita punya sambutan. Kalau di tempat lain, di mazhab-mazhab lain, waktu bulan puasa tu pasang lampu lilak-lilak, keliling masjid dan sebagainya. Tiba-tiba ada setengah orang kata, oh ini amalan Hindu. Ini amalan Hindu dan sebagainya. Itu dia punya, maksudnya orang yang buat tu dia menyambut kedatangan bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Begitu. Ada setengah orang yang sebelum masuk Ramadan, dia dah mula menyucikan diri dia. Dia mula tahan sabar, dia mula proses diri dia, sebagainya dengan perkataan yang baik dan sebagainya. Bila masuk Ramadan, itu proses yang lebih mudah. Proses yang lebih mudah. Macam kita lah bersenam. Kita nak bersenam, tak boleh tiba-tiba saya nak bersenam lah. Umur dah 70, 80 tahun, tiba-tiba nak bersenam. Baru lepas makan dengan kawan, sekali lagi kita bersenam, tak tukar baju, tak payah, kita bersenam je. Krem lah jamaknya, masuk hospital tu. Mesti kena ada warm up dulu, kena ada pemanasan dulu dan sebagainya. Satu juga bulan Ramadan, kita 11 bulan dah makan, kita warm up sikit-sikit. Kita warm up sikit, kita punya perut, kita punya akhlak, kita punya pemikiran dan sebagainya, barulah kita boleh masuk bulan Ramadan dengan hati yang sempurna, hati yang kamil. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu dahulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.